Terima kasih kepada ahli panel dan para peserta yang hadir dalam forum pada kali ini. Forum kita pada malam ini ialah pengaruh LGBT dalam masyarakat Malaysia. Dan LGBT ini tidak asing lagi di Malaysia. Dia bukanlah sesuatu yang baru. Tapi dengan adanya singkatan perkataan LGBT ini, pengaruh ini disebar dengan lebih mudah. Apakah LGBT? LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dengan adanya singkatan ini, pengaruh LGBT lebih mudah untuk tersebar. LGBT juga dianggap sebagai salah satu penyakit mental yang mana ia melanggar fitrah manusia, yang mana Allah jadikan manusia itu hidup sebagai berpasangan. Lelaki pasangannya ialah perempuan. Begitu juga dengan haiwan, jantan untuk betina, baik untuk jahat. Seterusnya, saya ajukan soalan kepada panel pencadang. Adakah LGBT harus diiktiraf di Malaysia? Terima kasih kepada ahli moderator. Seperti mana yang kita tahu, Marina Mahathir merupakan anak perempuan bekas Perdana Menteri yang kuat memperjuangkan hak-hak LGBT dan menyeru menamatkan diskriminasi berdasarkan pada orientasi seksual pada tahun 1998 dan 1999. Parti Sosialis Malaysia adalah satu-satunya parti politik yang secara terbuka menyokong dan mempertahankan hak golongan LGBT di samping hak minoriti yang lain. Selain itu, bekas menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam Malaysia menggesa orang ramai supaya memberhenti mendiskriminasi mereka yang lesbian, gay, biseksual dan transseksual LGBT di tempat kerja selagi mereka tidak mendedahkan seksualiti masing-masing secara terbuka. Semua orang termasuk komuniti LGBT mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Oleh itu, pada pandangan saya, LGBT sepatutnya diiktiraf di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Saudara Luqman. Bagaimana pula dengan panel pembangkang, Saudara Fahmi? Pada pendapat saya, LGBT tidak patut diiktiraf dalam negara kita kerana ia bercanggah dengan agama Islam yang menjadi agama rasmi persekutuan. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut yang mana mengamalkan LGBT ini, sehingga kan Allah Subhanahu Taala telah menimpakan azab yang amat dahsyat kepada kaum Nabi Lut. Perkara ini juga disebut dalam hadis Nabi bahawa Allah melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai golongan lelaki. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Saudara Fahmi. Seterusnya, apakah LGBT memberi manfaat kepada masyarakat? Panel pencadang. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baik, jadi saya akan mengulas berkenaan apakah LGBT memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat. Jadi pada pandangan saya, dia adalah ia memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat kerana ia dapat memupuk semangat satu pasukan atau kata lain semangat kerjasama atau kekitaan. Apabila telah wujudnya satu kumpulan, ia membawa kepada satu kesempurnaan aktiviti. Dengan semangat pasukan juga, ia mampu memberikan pembakar semangat apabila melakukan satu aktiviti. Sebagai contoh yang kita lihat, kejadian pada 2 tahun lepas iaitu tahun 2019, komuniti LGBT dapat membuat satu himpunan jalanan yang dapat mengumpulkan sehingga 1,000 orang di Dangwangi, Kuala Lumpur, dan ia telah berlangsung dengan jayanya. Yang dipercayai himpunan ini telah disertai oleh beberapa badan bukan kerajaan, antaranya Women's Aid Organisation, Sisters in Islam dan para pelajar daripada beberapa universiti. Maka kita dapat melihat daripada aktiviti ini yang bahawa komuniti LGBT ini dapat memupuk semangat kekitaan ataupun semangat kerjasama satu pasukan. Terima kasih. Mengikut Saudara, LGBT memberi manfaat dengan memupuk semangat kerjasama dalam masyarakat. Bagaimana pula dengan pendapat panel pembangkang, Saudara Mubin? Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pada pendapat saya, LGBT ini tidak memberi manfaat langsung kepada kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan masyarakat, ianya akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut.
Hal ini kerana mereka akan membawa masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, golongan LGBT ataupun ahli masyarakat yang terlibat dengan LGBT akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan jatuh. Dapat kita lihat di sini, kesan LGBT terhadap masyarakat amatlah dahsyat kerana ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang sentiasa menjaga adat tata susila dan pegangan agama. Gejala sebegini menggugat institusi kekeluargaan di barat, malahan mengancam institusi kekeluargaan masyarakat timur, Asia dan Asia Barat. Dalam soal ini, ianya mencerminkan satu malapetaka dan LGBT ini boleh menjahanamkan institusi keluarga yang akan menimbulkan banyak kepincangan dari segi sosial, budaya, psikologi, agama, etika dan moral. Di samping itu, LGBT ini akan menghancurkan institusi keluarga yang menandakan akan berlaku kehancuran umat manusia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mubin. Seterusnya kita akan membuka sesi soal jawab antara peserta dengan ahli panel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ajukan soalan saya kepada saudara Arif Mahmi. Baik, Islam ajarkan kita sayang saudara macam sayang diri sendiri. Jadi tak salah lah kan nak gay, lesbian. Dalam hadis Nabi pun ada cakap macam tu. Saya mohonkan pencerahan daripada Arif Mahmi, InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara penanya. Sebenarnya tiada hadis Nabi yang membenarkan LGBT ini. Hadis yang disayangkan maknanya oleh pihak LGBT biasanya daripada riwayat Imam Muslim yang mana mafhumnya tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dirinya sendiri. Maksud hadis ini bukanlah bermaksud cinta sampai ke tahap membuat hubungan yang intim. Hadis berkenaan menjelaskan kepada kita sifat kasih sayang yang perlu diterapkan sesama saudara Muslim supaya kita saling bantu-membantu dan tidak mementingkan diri saja. Saya buka soalan terakhir daripada peserta. Okey, soalan ini saya tujukan kepada saudara Mudin. Apakah langkah yang difikirkan paling berkesan dalam menangani golongan LGBT di negara kita daripada terus berleluasa? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Mukhlis atas soalan itu. Antara langkah yang perlu ditangani agar tidak terus berleluasa, antara caranya adalah dengan pihak berkuasa mengadakan kempen kesedaran berkaitan bahayanya golongan LGBT kepada masyarakat masa kini. Selain itu, pihak berkuasa perlulah tidak memberikan hak kepada golongan LGBT dengan menyekat aktiviti yang melibatkan golongan LGBT. Tetapi itu juga pihak berkuasa mestilah menyiarkan kempen kesedaran secara langsung melalui media sosial. Contohnya melalui televisyen tentang bahayanya kumpulan LGBT ini agar tidak menjadikan masyarakat lain terjebak sama dengan golongan LGBT ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, sebelum berakhir forum kita akan lihat rumusan daripada ahli panel pembangkang dan pencadang. Daripada panel pencadang, silakan. Dengan sebelum kodrat saya menyokong bahawa LGBT ini dilaksanakan di Malaysia kerana LGBT ini tidak memberi pengaruh yang buruk ataupun kesan yang buruk pada sektor ekonomi dan negara kita. Saya selaku pencadang tetap mencadang. Terima kasih kepada saudara Hakim. Bagaimana pula dengan pihak pembangkang? Saya selaku pembangkang ataupun warga negara Malaysia menolak sekeras-kerasnya golongan LGBT kerana kita mengamalkan agama Islam sebagai agama persekutuan.
Itu saja. Terima kasih. Maka dengan ini berakhirlah forum kita pada malam ini. Terima kasih kepada sidang penonton. Kita tutup forum kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian.